Baik. Keimanan kepada kewujudan Tuhan belum cukup untuk mengasingkan antara orang Islam dan orang kafir. Ini satu kenyataan yang penting perlu kita berikan perhatian. Tak keluar lagi? Okey, betul. Siapa yang mengatakan saya percaya ada Tuhan, tak kira nama Tuhan tu letak apa, tidak cukup untuk menjamin dia masuk syurga. Okay? So ini hanyalah bahagian yang cukup, paling-paling tak cukup pun kalau kita nak sebutkan minimum. Tak, ini hanyalah satu step ataupun satu langkah untuk beriman ataupun mempercayai tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita pergi kepada bahagian yang kedua. Langkah yang kedua. Wahdaniyah Allah ataupun apa yang kita sebutkan di sini dalam bahasa kita sebagai keesaan Allah, bahawa Allah itu satu, Allah itu esa, satulah. Okay? Allah itu tunggal pada zatnya. Allah tidak berbilang-bilang. Itu adalah wahdaniyatullah. Ini adalah bahagian yang kedua. Tuhan yang kita sembah tidak ramai. Tuhan yang kita sembah tidak banyak, hanya satu sahaja. Dan dalilnya juga dalil fitrah dan dalil Al-Quran yang mengajak kita semua menggunakan akal untuk memikirkan tentang bukti-bukti keesaan Tuhan pencipta alam ini. Dalil fitrah antaranya ialah orang kafir sendiri pun, orang musyrik sendiri pun mengenali dan mengiktiraf bahawa Tuhan pencipta alam ini hanyalah satu. Kita tanya siapa pun, mereka akan sebut satu. Tapi kalau kita tengok, betul ke? Kita dapati banyak pula kan Tuhan-Tuhan dia. Yang besar ada, yang kecil ada, yang boleh terbang, yang tak boleh terbang, yang ghaib, yang tak ghaib, yang jahat, yang baik. Apa pun, kalau kita tanya mereka yang mempunyai banyak Tuhan ataupun yang mempunyai banyak patung-patung yang disembah, pasti ada salah satu daripada mereka itu, daripada patung-patung itu, Tuhan-Tuhan itu yang supreme ataupun yang paling hebat sekali. So itu adalah satu benda fitrah sebenarnya. Banyak macam mana pun Tuhan, mesti ada yang paling hebat. Seperti contohnya ialah Nasrani walaupun mengatakan tiga, mesti salah satu lebih hebat. Majusi yang menyembah cahaya ataupun api, macam mana pun api itu lebih kuat daripada kegelapan. Dan dalil kedua menunjukkan wahdaniyatullah, kita nak laju sikit kat sini, ialah dari sudut logiknya, kalau ada dua bos, apa jadi pada syarikat? Rosak kan? Syarikat saya tak ada syarikat Ustaz kan? Tak apalah. Kalau ada dua pemerintah dalam rumah, apa jadi pada rumah tu? Apa jadi? Rosak kan? Suami mengatakan dia tak katalah, dia memang dia yakinlah fitrah dia bahawa dia adalah ketua. Tiba-tiba datang seorang isteri yang menobatkan dirinya sebagai queen in control. Bukan queen saja. Kalau queen saja tak ada masalah, memang kita perlukan king dan queen. Tapi dia kata I am the queen in control. So maknanya king itu tidak ada kontrol. Apa akan berlaku? Akan berlaku konflik yang besar. Lau kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, maka pastilah kedua-duanya itu, iaitu langit dan bumi, akan rosak binasa. Kenapa? Pastilah akan rosak binasa. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Ayat yang seterusnya menunjukkan setiap satu daripada Tuhan-Tuhan yang ada tu akan mencipta. Dan bila ada ciptaan, mereka akan bermegah dengan ciptaan mereka. Bila bermegah, akhirnya berperang. Bila berperang tu akhirnya binasa. Dan ini disebab bila kita perhatikan tidak ada benda ni, artinya hanya ada satu Tuhan sahaja. So yang kita sebutkan tadi itu, kalaulah dalam rumah yang kecil begitu, apatah lagi dalam alam yang besar ini.